Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah sampai kepada bab 6, tengah-tengah dah Bab 6, dan kita akan tengok tajuk sasaran kita. Tajuk fokus kita hari ini ialah pembentukan Malaysia. Jadi mungkin cikgu dah ajar dalam kelas online, saya ulang semula dengan menggunakan latihan daripada modul Kejor A. Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah sampai kepada tajuk yang penting. Kalau tengok tajuk kita pada hari ini ialah berkaitan dengan Suruhanjaya Kobot. Kita ada dua soalan latihan yang pelajar kena jawab hari ini. Pelajar boleh rujuk modul Kejora. Baik. Kalau kita tengok latihan kita pada hari ini, dia lebih menumpukan kepada tajuk daripada Suruhanjaya Kobot. Kalau kita tengok situ dia lebih menumpukan kepada Suruhanjaya Kobot. Jadi pelajar boleh buka buku teks. Di mana kita nak buka buku teks? Pelajar boleh buka buku teks. Kalau nak tengok sini buku teks, muka surat 144, muka surat 150 berapa? 149 sampai 152 lah. Okey. Kita akan tengok soalan latihan kita di situ. Pelajar boleh nampak soalan latihan kita. Kita kena baca stimulus ni. Yang pertama dia kata itu perkara 20. Nampak situ Perkara 20. Cikgu letak pen merah lah, senang. Bila sebut perkara 20 di sini, dia letak tentang hak wilayah asingan. Hak wilayah asingan. Yang kita nampak di sini, tuntutan ini melindungi penduduk Sabah dan Sarawak. Ini kita nampak di situ. Kalau cikgu letak warna hijau, pelajar akan nampak dia melindungi hak kepentingan penduduk Sarawak dan Sabah. Ini salah satu yang kita nampak dalam Suruhanjaya Kobot itu sendiri. Baik. Soalan dia, untungnya latihan kita pada hari ini semuanya ada huruf Roman. Bila huruf Roman, automatik pelajar kita nampak jawapan kita pendek. Jawapan pendek dan ringkaslah. Okey. Tengok situ, dia kata senaraikan dua cadangan. Dua cadangan daripada Suruhanjaya Kobot. Dua Suruhanjaya Kobot. Kena hati-hati sebab soalan ini, jawapan ini muka surat 14150, tapi jawapan ini juga ada pada 144. Kita tengok situ Baik. Apa jawapan yang boleh kita ambil? Cikgu mudah saja. Kalau kita tengok di situ, Sabah dan Sarawak ini dia dapat menentukan apa? Dasar immigration. Dasar immigration sendiri. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya dia dah bagi jawapan di atas ni. Jawapan dia dah bagi di atas, iaitu jaminan. Ini kita nampak jawapan dah ada. Itu sebab stimulus ni kena baca. Dia apa? Dia menjamin jamin apa? Hak dan kedudukan. Kedudukan Bumi Putra. Kita hanya tambah Bumi Putra saja. Baik.
Cukup 2 markah situ. Tapi kita tak naklah bagi 2, kita bagi 3. Yang ketiga itu ialah sama macam kita belajar muka surat 144 sebelum ini. Bahasa Melayu sebagai ataupun dijadikan mana boleh bahasa kebangsaan. Baik. Jadi kita nampak ada 3 ni. Sebab dalam kita tengok ini 3. Bila kita dah bagi 3 di sini, soalan yang kedua dia minta benda yang sama, 2 perkara dalam hak wilayah asingan. Ini jawapan muka surat 144. Dan jawapan ini sebenarnya dia hampir sama. Jawapan ini hampir sama dengan di atas. Hampir sama dengan A. Cuma di sini dia agak ringkas lah kalau kita tengok di situ dia kata apa? 2 perkara penting ketua negeri kita letak. Katakan ketua negeri. Itu sebab di Sabah Sarawak ketua menteri mesti penduduk daripada Sabah dan Sarawak. Kalau kita nak ambil juga, boleh kita nak ambil bahasa Melayu ni pun boleh ambil. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan boleh. Kalau kita nak ambil juga hak immigration pun boleh. Tapi kita bagi lain lah, jawapan lain kita ambil. Kita tengok di sini mungkin kita boleh katakan kita bagi pelajaran lah. Itu sebab dalam pelajaran bagi masyarakat Sabah dan Sarawak, khususnya SPM, dia ada mata pelajaran bahasa Kadazan dan Iban. Itu satu perkara yang diberi kepada penduduk Sabah dan Sarawak. Itu bahasa masyarakat utama di negeri tersebut. Okey, pendek saja jawapan. Kalau nak bagi yang lain boleh bagi lagi. Banyak jawapan. Kita bagi jawapan ekstra. Contohnya kita nak bagi ialah agama Islam. Bolehlah kita bagi. Baik. Dia kata 2 intipati. 2 intipati. Apa tu intipati? Intipati ni pelajar, dia sama dengan isi kandungan utama. 2 intipati. Apa tu intipati? Isi utama. Kalau kita nampak intipati di sini, cikgu suka kalau pelajar ambil semuanya 1/3. 1/3 tu apa? Kalau kita tengok balik, kalau kita letak balik, cikgu letak warna hijau di sini. 1/3 kita letak 3 di sinilah. 1/3 pertama kita tengok sokong tanpa syarat. Kita nampak ada syarat. Ada syarat kemerdekaan. Kita tengok situ. Jadi bila kita nak jawab, untungnya di sini sekali lagi ada huruf Roman. Kita nampak 1/3. Jangan tulis macam ni, tulis penuh lah. Menyokong tanpa syarat. 1/3 menyokong dengan syarat. Seeloknya bagi pelajar bagi 3 jawapan. Bagi 3 jawapan. Bagi je. Ayat penuh itu kita nampak. Yang pertama tu okey, itu baru dapat 2 markah, 6 markah. Okey, dalam muka surat yang kedua tu tengok, mengapa laporan ini penting? Mengapa Suruhanjaya Kobot ini penting? Kita nampak dia senang cerita macam soalan ini dia minta lebih kepada kesan lah.
kesan Suruhanjaya Kobot. Kesan Suruhanjaya Kobot. Kalau pelajar nak tengok, dia lebih kepada kesan dari segi politik lah. Politik dan sosial. Kalau kita tengok jadi kita nampak apa kita dapat awal-awal. Kita nampak Tunku Abdul Rahman turun buat tinjauan. Kita nampak menggunakan apa? Menggunakan kaedah apa? Toleransi. Tak ada toleransi diplomasi. Perbincangan dalam menyelesaikan masalah. Okey, itu yang pertama. Kita nampak di situ Tunku Abdul Rahman, Tun Razak. Jadi kita nampak apa? Apa lagi kita nampak sini? Diplomasi. Yang kedua ialah kerjasama. Kerjasama apa? Semua pihak lah. Bagi contoh. Kalau tak ada kerjasama, tak boleh. Kerjasama menubuhkan JPPK, Suruhanjaya Kobot dan sebagainya. Okey. Lepas itu, dan soalan yang terakhir ni senang saja. Dia tanya iktibar, pengajaran saja. Jadi pelajar bagilah mana-mana jawapan, mana-mana yang munasabah lah. Munasabah yang boleh kita ambil. Jadi kita dapat iktibar. Kita nampak situ mengapa penting menggunakan kaedah. Kita dapat mengapa penting pada pendapat anda. Sebenarnya jawapan D pelajar boleh bagi pada E. Yang ini boleh bagi pada E. Kita dapat situ. Apa lagi jawapan yang boleh kita nampak? Iktibar yang boleh kita ambil. Samalah kita ambil situ. Mengapa laporan Suruhanjaya penting? Kobot ni penting dalam pembentukan Malaysia. Kita nampak bahawa sikap rakyat penting. Kita dapat situ. Kita nampak apa lagi? Kerjasama rakyat dan pemimpin. Kita dapat lagi kan? Kebijaksanaan. Kita nampak di sini. Kita dapat nampak. Jadi kalau yang D tadi kita boleh tambah sebenarnya di sini. Jadi kita nampak D ni. Kita dapat apa? Membuktikan bahawa tiadanya neokolonialisme. Kita dapat situ. Jadi jawapan-jawapan ni, yang ini kalau kita tengok, dia pengajaran. Yang ini kita nak bukti dengan fakta. Nampak okey. Habis kita soalan ini, dan pelajar kena jawab soalan esei di rumah. Nampak sini soalan esei, kita nampak sikit lah. Dia kata apa? Jelaskan cadangan. Pelajar garis cadangan. Ada 4 markah di situ. Intipati tadi kita dah bincang. Menjadi penyatuan. Yang ini intipati tadi. Yang 1/3 tadi. Yang ini kepimpinan. Cikgu nak pelajar tolong bagi berkaitan dengan tokoh lah. Tokoh-tokoh. Jadi hantar pada cikgu secepat yang boleh lah. Baik, itu saja kelas kita hari ini. Semoga sedikit pelajaran kita dapat bantu pelajar. Okey, jumpa lagi. Terima kasih.
5, 4, 3, 2, 1.